Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan bincangkan mengenai kertas 3 Pening mengenai topik pengondaksian elektrik bagi sebatian ayun dan sebatian kovalen. Jadi ini adalah bab 5. Bab 5 kata 4. Okey. Satu eksperimen jalankan untuk menentukan kekondaksian elektrik. Okey, untuk satu larutan setelah isi padu asid sulfurik tertentu dilepaskan dari diuret dan bertindak balas dengan 40 cm per larutan barium hidroksida 0.1 mol per desimeter padu. Okey, bila kita analisis soalan ni, menentukan kekondaksian elektrik. Kekondaksian elektrik ialah RV ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi RV kita ialah kekondaksian elektrik. Okey, kekondaksian elektrik ni ialah pemboleh ubah yang bergerak balas lah. Tapi dalam eksperimen kita punya pemerhatian terhadap kekondaksian elektrik tu ialah jarum emitter terpesong. Okey. Itu jarum emitter terpesong, pemerhatian dia. Jadi yang inference kita, pemerhatian tu dia sekali dengan inference ialah boleh mengkondaksikan elektrik. Kekondaksian elektrik berlaku. Okey, itu RV. Setelah isi padu asid sulfurik tertentu. Isi padu asid sulfurik tertentu ni maksudnya dia ada amount yang berubah-ubah. Jadi yang kita manipulate dekat sini ialah MV kita. Jadi MV ialah isi padu asid sulfurik. Kemudian dilepaskan dari diuret dan bertindak dengan 40 cm padu larutan barium hidroksida. Jadi yang tidak berubah ialah isi padu larutan barium hidroksida. Okey, tulis ya, barium hidroksida. Formula kimianya S1 ialah H2SO4. Okey. Kemudian dia berikan darjah 1.1 dan 1.2 menunjukkan senar nadas dan kebetulan. Okey, 1.1 ialah senar nadas. Okey, ni sebelum ni selepas. Okey, kita lihat sebelum dalam diuret ni dia ada asid sulfurik cair. Kepekatan dia ialah 0.1 mol per desimeter padu. Okey. Kemudian kita ada bekas dalam ni. Okey, asid cair. Cikgu silap. Asid cair ni dia tak bagi tahu kepekatan tapi larutan barium hidroksida ni dia beritahu 0.1 mol per desimeter padu. Okey. Manakala dalam bekas ni, okey, ni dia tak lukis ni Dia patutnya adalah kan larutan barium hidroksida ni. Okey. Kemudian kita ada emitter disambungkan dengan wayar penyambung pada dua elektrod karbon. Okey, elektrod karbon sini ialah anod. Yang ni adalah katod. Sini anod, sini katod. Kemudian ni adalah gambar bacaan emitter. Okey, bila kata A kat sini maksudnya ialah bacaan emitter. Okey. So bila sebelum ni biasanya dia kepada kosong, bacaan emitter dah kosong. Kemudian selepas eksperimen, okey, nampak sini berkurang. Isi padu asid sulfurik dalam diuret berkurang, maksudnya telah dilepaskan. Kemudian kita akan kelihatan mendakan putih.
Dan juga bacaan emitter ni pemerhatian 1 ni pemerhatian 2, yang kedua ialah pemerhatian pada emitter. Jadi yang inilah yang pentingnya kan, ni adalah RV yang kita nak, iaitu menentukan kekondaksian elektrik. Pemerhatian lain ialah menekan putih. Okey, menekan putih tu macam mana dia terjadi? Kerana asid sulfurik bertindak balas dengan barium hidroksida akan menghasilkan barium sulfat dan air. Berapa molekul air? Ada 2 molekul air. Di 2 kali 2 hidrogen 4, sini 2 4. 2 oksigen dan kemudian barium sulfat. Okey, barium sulfat ni terdiri daripada, dia masuk kategori adalah garam. Garam apa? Garam sulfat. Garam sulfat yang mana? Kalau garam sulfat ni ada 3 yang tidak terlarutkan, iaitu garam pakcik-bas, plumbum, kalsium, barium. So ni garam barium ni lah yang terdiri dalam garam tak larut. Tak larut. Okey. So warnanya ialah mendakan putih. Okey. So itu adalah analisis kita nak brainstorm pada rajah 1.1. Rajah 1.2 ialah menunjukkan keputusan eksperimen. Okey, keputusan eksperimen. Jadi soalan pertama dia mestilah A. Catat bacaan emitter dalam rajah 1.2 apabila 2.5 cm padu, 4.0 cm padu, 7.0 cm asid sulfurik ditambah. Dalam syah. Nanti jap balik, nanti jap. Tak boleh dah. Okey, jadi bagaimana kita nak merekodkan data? Okey, kat sini macam cikgu ajar, semua secara umumnya semua alat pengukuran dia adalah 1 titik perpuluhan dalam kimia kecuali buret. Tapi prinsip asasnya ialah senggatan terkecil, bacaan senggatan terkecil kena bahagi dengan 2. Jadi nilai bahagi tu kalau dia dapat 2 titik perpuluhan, 2 lah, 2 titik perpuluhan lah. Kalau 1 dia 1 titik perpuluhan. Jadi bacaan emitter ni dia senggatan dia ialah kat sini lah, senggatan terkecil lah 0.2. Jadi senggatan terkecil 0.2 bahagi 2 sama dengan 0.1. Maka kita kena jawapan ialah 1 decimal point ataupun 1 titik perpuluhan. Okey, jadi semua merekod ni semua 1 titik perpuluhan. Kemudian tengok contoh di sini, pada 2.0 cm padu asid sulfurik ditambah, dia contoh yang dibagikan ialah 0.6 ampere. Dia tulis 1 titik perpuluhan saja dan unit dia ialah ampere. Jadi kat sini macam mana kita nak buat 2.5? Okey, 2.5 cm padu. Okey, memandangkan kita hanya 1 titik perpuluhan sahaja, maka kita kena genapkan dia. So kalau berada di tengah-tengah ni, kalau berada dah tak boleh dah, pendek sangat. Okey, memandangkan kita kena menulis 1 titik perpuluhan saja, jadi tidak boleh tulis setengah. Okey, 0.15 ke 0.18 ke, tak ada, kita kena genapkan dia. So kat sini contoh ya, kat sini soalan dia ni kita tengok betul-betul dekat-dekat. So dia berada di antara 0.4 ke 0.6. Okey, 0.4, 0.6. Jadi kita nak letak apa? 0.246. Okey, so kita nak letak apa? 0.2 ke 0.4 ke 0.2 ke 0.4 ke 0.6. So kalau kat sini di tengah-tengah, dia hanya akan ambil 0.5 ampere. 0.5 ampere. Okey. Ya.
Okey, kat tengah-tengah tu ialah 0.5 ampere. Okey, 0.4 4.0 cm padu pula ialah pada di sini. Kita 0.2 ampere. Okey. 5.0 0.0 ampere. Pada 6.0 cm padu bacaannya 0.4 ampere. Kemudian pada 7.0 cm padu dia berada di tengah-tengah ni. So kat tengah-tengah ni kita buat apa? Tengah-tengah ni 0.2, 0.4, 0.6, 0.7 ampere. Okey, 0.7 ampere. Okey, jadi kita kena bila penandaannya dia betul nilai ni 1, 2, 3. Kemudian ada unit. Okey, ada unit betul. Jadi ada 6 tik. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tik maksudnya 3 markah. Kalau 4 ke 5 tik saja maksudnya 2 markah. Kalau 3 ke 2, 3 tik 1 markah. Kalau 1 ataupun tiada tik 0 markah. Okey, seterusnya. Bina satu jadual untuk mencatat keputusan eksperimen dalam lajah 1.2. Okey, satu jadual untuk mencatat keputusan eksperimen dalam lajah 1.2. Jadi syarat jadual mesti ada dua benda, MV dan juga RV. MV dan RV. MV kita tadi ialah isi padu asid sulfurik. RV kita tadi ialah kekondisian elektrik. Tapi kita tentukan melalui bacaan ammeter. Jadi isi padu unit dia lah sentimeter padu. Mak, yang ni tangan kanan. Jadi isi padu unit dia lah sentimeter padu. Manakala bacaan ammeter unit dia lah ampere, huruf besar. Yang ni tangan kanan. Jadi isi padu unit dia lah sentimeter padu, manakala kekondisian ataupun bacaan ammeter ialah ampere. Jadi kita boleh buat jadual pakai lain. Okey, cikgu buat jadual, kemudian okey, okey, kemudian kemudian kita ada tulis dulu isi padu asid sulfurik dalam unit sentimeter padu. Kemudian bacaan ammeter dalam unit ampere. Okey, cikgu buat. Okey, so kita ada bacaan tadi ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, iaitu bacaan 2.0, 2.5, 4.0, 5, 6, 7. Dia ada 6 bacaan. Kita boleh buat ada mula 2.0, 2. Kemudian 2.5, kemudian 4.0, kemudian 4, 2.0, 2.5, 4, 5, kemudian 6 dan 7. Okey, itulah. Okey,
Jadi kita isikan ni 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. Okey, jadi semuanya ialah satu titik perpuluhan. Jadi kita pindahkan sahaja maklumat di sini 2.0, 0.6 ampere, 0.6. Kita tak perlu lagi menulis unit dia kerana dalam tajuk telah ditulis dia punya ni, cikgu tulis lagi sikit lah. Pada tajuk tu telah dituliskan tajuk dan juga unit. Jadi isi padu eksit salfrik bacaan emitter A dalam kurungan sentimeter padu. Okey, jadi inilah 0.6. Jadi kita pindahkan dalam jadual hanya nilai nombor sahaja dan berapakah titik perpuluhannya yang tepat. 0.6, 0.5, 0.2. Okey, tengok 0.2, 0.0, 0.4, 0.7. 0.0, 0.4, 0.7. Jadi ini adalah pemarkahan bagaimana membina jadual. Jadual mesti ada tajuk dan unit, betul, satu markah. Kemudian dia memindahkan. Yang pertama ialah jadual. Jadual yang pertama satu markah untuk tajuk dan unit. Tajuk dan unit yang betul. Satu markah untuk pemindahan data betul. Maksudnya kita transfer tadi betul 2.0, 2.5, 4.0, 0.6, 0.9 betul. Yang ketiga menulis nilai ikut decimal point, titik perpuluhan yang betul. Okey, itu untuk membina jadual. Okey, berdasarkan Rajah 1.1 nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Berdasarkan Rajah 1.1 nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini. Okey, pemerhatian dia ialah apa? Daripada Rajah 1.1. Jadi kita tengok tadi. Okey, pemerhatian dia yang pertama tadi cikgu mention ada pemerhatian satu ialah mendakan putih. Pemerhatian dia ialah RV kita ni bacaan emitter tu kan. Okey, kalau awak jawab mendakan putih, dia dua markah saja kerana mendakan putih tu memang dah mention perkataan mendakan putih tu. Ayat perkataan mendakan putih tu dah dimention, dia kurang tepat. Sebab apa? Sebab eksperimen kita ialah menentukan kekondisian elektrik. Menentukan kekondisian elektrik ialah menunjukkan bacaan meter. Jadi jawapan yang tepat bagi pemerhatian eksperimen ialah jarum emitter terpesong. Okey, jarum emitter terpesong. Okey, ini 3 markah. So kalau sini apa yang kalau dia 2 markah ialah awak ceritakan mengenai mendakan putih. Dia hanya ulang pada apa yang telah dinyatakan dalam Rajah 1.1. Jadi kurang tepat. Ataupun kalau 2 markah tu awak bagi tahu bahawa bacaan emitter ialah 0.6 ampere. Bacaan emitter 0.6 ampere pun ialah ulang balik. Sebab apa? Sebab ini 0.6 kan. 0.6 ke 0.247 ke kan. Bila awak kata kat sini 0.7 atau 0.6, dia hanya bacaan tu dia tidak mensignifikasikan kekondisian elektrik. Dia 2 markah. Okey. Jadi yang lebih tepat ialah menunjukkan kalau sahaja jarum emitter terpesong, maka dia ialah menunjukkan kekondisian elektrik berlaku.
Okey. Okey, soalan C ulang semula. Okey, cikgu ulang. Okey, soalan C. Berdasarkan ajar 1.1, nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Jarum emitter terpesong yang lebih tepat. Kenapa? Kerana kita yang utama ialah menentukan kekondaksian elektrik. Kalau awak jawab mendakan putih, dia 2 markah sahaja kerana mendakan putih itu telah dinyatakan hasil yang pemerhatian yang nampak. Dia dah tulis itu mendakan putih. Kalau kita ulang semula hanya dapat 2 markah. Okey, walaupun memang tindak balas itu menghasilkan mendakan putih iaitu barium sulfat kan. Ataupun awak tulis bacaan emitter ialah sekian-sekian nombor. Bacaan emitter ialah 0.7 ampere. Okey, mengikut gambar rajah tu kan. Tapi ni 2 markah. Kenapa 2 markah? Sebab memang gambar tu memang tunjuk nilai dia. Memang gambar tu tunjuk nilai dia. Macam mana kita nak kaitkan pemerhatian berlaku ni menepati kehendak eksperimen, iaitu berlakunya kekondaksian elektrik. So yang tepat ialah jarum emitter terpesong. Okey. Kalau 1 markah macam mana untuk jawapan C ni kan? 1 markah ni awak kata mendakan terhasil. Okey, kurang tepat lah. Mendakan yang penting lah mendakan putih kan. Atau awak kata emitter menunjukkan bacaan. Itu adalah 1 markah. Dia kurang tepat. Okey, soalan D. Berdasarkan pemerhatian dalam 1C, berikan satu inference bagi eksperimen ini. Okey, berdasarkan pemerhatian dalam 1C. So, bila jarum emitter terpesong, so inference kita ialah larutan mengkondaksikan. So, larutan yang terhasil tu, larutan tu mengkondaksikan elektrik. Mengkondaksikan elektrik. Okey, larutan itu mengkondaksikan elektrik. Sikit. Larutan itu mengkondaksikan elektrik. Larutan itu elektrik. Okey. Kalau 2 markah tu macam mana? Macam mana yang dikatakan 2 markah? Kalau inference tak tepat kan? Inference tak tepat awak kata kalau ini 3 markah. Kalau 2 markah contoh macam mana? Contohnya ialah arus elektrik mengalir. Ini 2 markah. Sebab dia memang arus, tapi sebenarnya kita nak kaitkan adakah larutan yang terhasil tu boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, sebenarnya dalam sebab utama eksperimen ni ialah nak menceritakan bahawa hanya garam terlarutkan sahaja boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, hanya garam terlarutkan jadi. So bila garam barium sulfat terhasil mendakan tu, dalam keadaan garam tu dia berpejal, dia tiada ion bebas. Bila tiada ion bebas, dia tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, di peringkat awal kat sini sebab apa kaitan dia dengan isi padu tadi, isi padu asid. So kalau dekat page 1 tadi, dia letakkan sikit saja. Kemudian tapi masih boleh ada bacaan. Kerana apa? Kerana ditambahkan asid, ada lagi ion hidrogen. Ion hidrogen ni, asid ni kita kena faham asid ialah elektrolit. So ada ion hidrogen, dia boleh mengkondaksikan elektrik. Ion hidrogen bebas, dia boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, kalau dapat 1 markah, larutan itu adalah konduktor. Awak kata larutan itu adalah konduktor. Okey, ataupun pepejal terhasil. Itu umum, itu 1 markah. Jadi menenaraikan pemulih ubah, tadi kita senaraikan pemulih ubah dimanipulasikan tadi ialah bacaan emitter. Pemulih ubah ni ialah isi padu
isi padu asid sulfurik. Pemula ubah yang bergerak balas ialah bacaan, emitter ataupun kekondisian elektrik. Kekondisian elektrik. Pemula ubah yang dimalarkan isi padu, larutan, barium, hidroksida ataupun kita menggunakan asid sulfurik. Kita hanya menggunakan asid yang sama saja. Kita tak tukar-tukar dia asid hidroklorik ke asid nitrik ke, sebab kita gunakan asid sulfurik tu asid 2 base. Setiap kali ulangan eksperimen tu kita menggunakan asid sama, maka kalau semua gunakan asid 2 base asid sulfurik, jadi bilangan mol yang bertindak balas pun ialah samalah. Okey. Soalan seterusnya page 3. Okey. Yang ketiga, nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Okey. Satu hipotesis untuk eksperimen ni ialah apa? Jadi hipotesis ni lah boleh menghubungkait hubungan di antara pemula ubah dimanipulasi MV dengan RV dan bertakan satu arah dengan satu arah. So dekat sini kita lihat pada jadual tadi, kita nampak trend dia. Semakin bertambah isi padu asid, semakin meningkat bacaan emitter, semakin berkurang bacaan emitter. Kemudian sehingga kosong, sampai bacaan dia hingga kosong. Lepas kosong tu dia meningkat balik. Jadi macam mana kita nak buat hipotesis ni? Okey. Macam mana kita nak bina semakin bertambah isi padu asid, semakin berkurang. Kemudian selepas bacaan kosong, dia meningkat semula. Ini tangan kanan. Tak nak. Tak meja. Okey, jadi caranya semakin tulis semakin bertambah isi padu asid sulfurik yang digunakan semakin berkurang bacaan emitter sehingga 0.0 ampere, kemudian bacaan meningkat semula. Kemudian lepas dia dah berkurang sampai 0 ampere, lepas tu bacaan tu meningkat semula. Okay, kenapa dia macam tu? Kenapa dia boleh meningkat semula? Okey. Jadi aku terangkan apa konsep macam mana boleh berkurang bacaan emitter dia, kemudian meningkat semula. Okey. So macam mana semakin berkurang tu kan? Okay. Katalah kita ada dalam bekas ni, kita ada ion barium, dan kita ada ion hidroksida, ion hidroksida. 2, 3, 4. Dan kita tambahkan asid sulfurik. Kalau keadaan yang mana dia asid sulfurik dia kurang, itu asid sulfurik, ada asid sulfurik, ada hidrogen. Kita ada asid sulfurik, okey. So asid sulfurik ni akan bertindak dengan barium. Kemudian 2 ion hidrogen ni akan bertindak masing-masing dengan
2 ion hidroksida. Jadi yang bebas ada barium hidroksida, ada ion bebas masih ada lagi. Maka sebab itu dia akan ada bacaan emitter. Okay. Kemudian sama juga kalau dia 0.0 meter, dia macam mana? Ada barium, ada hidroksida. Kemudian kita ada tambahkan dengan sulfat. Tambahkan lagi isi padu kan? Okey. Isi padu S. Jadi sulfat sini dan sini. Ni cukup masing-masing. Okey. So kat sini bacaan emitter dia 0.0 ampere lah. Ni mungkin 0.2 ampere. Makin sikit lah sebab sikit bilang ion yang bergerak. Okey, ni 0.0 sebab semua ion telah bertindak balas, lengkap, semua telah bertukar menjadi hasil. Tak ada lagi, semua tukar jadi barium sulfat dengan air. Okey. Tapi kalau terlebih, kenapa macam mana boleh terlebih? So bila lepas kosong tu kenapa dia meningkat betul dia punya bacaan emitter kan? Okey. Kita ada barium, ada hidroksida 4. Ni ada contoh kita sulfat, warna lain. Sulfat. Tengok kita buat tambahkan lagi kan. Ini sikit, ni tambah sikit, ni ditambahkan lagi. Okey. Jadi kita ada berapa banyak ni? Ada 8 hidrogen. Okey. So kat sini 1, 2. Kemudian kita ada lagi lebih sulfat dan yang ni 1, 2, 3, 4. Lebih lagi hidrogen. Okey. 4, 6, 7, 8. Ada lagi. Ada lebih lagi 4 hidrogen lebih. Sebab tu lebih banyak ion bebas bergerak yang tidak bertindak balas. Bacaan dia lagi tinggi. 0.7 ampere. So macam itulah macam mana selepas 0 ampere menandakan putih bacaan emitter meningkat kerana dia mengesan ion hidrogen dengan ion sulfat yang tidak bertindak balas. Semua barium telah bertindak balas. Okey. Ramalkan bacaan emitter apabila 6.5 cm asid sulfur cair ditambah. Okey, kalau 6.5 macam mana? Kalau kat sini 6 cm kan tadi. 6.5 kat tengah-tengah ni. Jadi di antara 0.5 ataupun 0.6. Jadi ramalkan. Awak boleh baca 0.5 ampere atau 0.6 ampere. Itu jelas 3 markah. Okey. Kemudian nyatakan definisi secara operasi bagi kekondisian elektrik. Definisi secara operasi bagi kekondisian elektrik ni ialah apa? Okey. Jadi kita buat apa? Kita tengok apa? Okey, kita buat ialah kita tambah asid sulfurik dalam lautan barium hidroksida. Okey. Kemudian kita lihat apa? Kita lihat jarum emitter terpesong. Okey, jadi definisi secara bagi kekondisian elektrik ialah apabila asid sulfurik ditambah ke dalam larutan barium hidroksida. Okey. Okey. Jarum emitter
terpesong. Okey. Darab ini terpesong. Darab ini terpesong. Jadi kita susunan dia lah. Ini kan. Darab ini terpesong. Okey, tapi kan skema mungkin sebab gambar rajah ni tak nampak ni. Gambar rajah ni sebenarnya dikata ada switch. So bila tutup barulah jarum ini terpesong. Jadi kita kena tambah. Apabila SC1 ditambah ke dalam larutan barium hydroxida, jarum ini terpesong. Jarum ini terpesong. Okey. Sebabkan gambar ni sebenarnya okey cikgu, sebab gambar tak jelas, sebenarnya ikut skema dia ada switch. Bila switch ditutup baru menunjukkan bacaan, baru menunjukkan jarum ini terpesong. Okey, jadi sebab kita nak tukar perkataan apabila tu, jadi cikgu ubah sikit ayat ni. Okay, jarum emitter terpesong apabila asid sulfurik ditambah ke dalam larutan barium hidroksida. Okey. Terangkan mengapa larutan ini mengkondaksikan elektron setelah 2 cm padu asid sulfurik cair ditambah. Kenapa? Kerana ada yang cikgu terangkan tadi, kerana ada ion yang bebas bergerak. Kerana terdapat ataupun ion yang bebas bergerak. Berdasarkan keputusan eksperimen, nyatakan hubungan antara bacaan emitter dengan masa. Okey, berdasarkan keputusan eksperimen nyatakan hubungan bacaan emitter dengan masa. Okey. Apabila semakin bertambah masa, bacaan emitter semakin berkurang. So sebenarnya dia berkurang lah sebab sehinggalah 0.0 ampere yang itulah. So kita tak perlu lagi nak ceritakan ditambah bila lepas yang isi padu dia 0.0 tu, kita cuma kata baca emitter dengan masa. Kemudian soalan K, barium sulfat yang terbentuk dalam 19 jenis garam, magnesium sulfat, zinc karbonat dan akan juga merupakan garam. Kelaskan 4 garam tersebut, ada garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, yang mana yang terlarutkan? Jadi kita kena buat jadual. So kita ada 2. Okey, bahagikan ada dua kategori lah. Okey, jadi garam terlarutkan. Kita ambil ni garam terlarutkan, garam tak terlarutkan. Tulis balik. Garam tak terlarutkan. So garam terlarutkan kita ada berapa ni? Magnesium sulfat, zinc karbonat, argentum klorida dengan apa tadi? Barium sulfat. Dengan barium sulfat ni. So yang terlarutkan ialah mana? Yang terlarutkan ialah yang ni saja. Jadi tulis magnesium sulfat. Dan garam tak terlarutkan
barium sulfat, zinc karbonat, okey. So itu saja untuk soalan kemahiran memproses sains. Okey, sampai sini aja. Nanti boleh semak balik discussion ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.